Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum saya memulakan pengucapan kita pada hari ini, mungkin saya ingin menjemput menjemput dua lagi panel kita, sebab Tan Sri dah ada di sini, iaitu yang bahagia Profesor Datuk Seri Dr. Haji Awang Sarian, Pengarah Atma UKM, merangkap pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Yang berbahagia Datuk Goh Hin San, pengurusi Persatuan Kebudayaan Han Malaysia. Silakan bersama-sama saya di atas pentas mengambil tempat. Silakan. Sebab dia dah jalan daripada bawah ke atas tu mengah juga Jadi kita akan mengambil masa sedikit untuk ucapkan sini. Silakan. Yang berbahagia. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mulakan Tuan Yang Terutama Tuan Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam, Yang di-Pertua Negeri Melaka, Div Kehormat Tan Sri, Datuk Seri, Datuk Wira, Datin Wira, Datin, Profesor dan para hadirin semua, sama ada yang menonton secara fizikal di panggung Seri Kompleks JKKM Melaka maupun kepada pelayar secara maya, penonton secara maya di laman rasmi Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga JKKM Melaka fanpage sekalian. Syukur kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya pada tarikh yang bersejarah pada hari ini, iaitu 22 Februari 2022. Kita bersama-sama dalam satu lagi majlis ilmu, iaitu bicara intelek seni, yang bukan sahaja akan membicarakan tentang warisan peradaban Melayu teras jati diri keluarga Malaysia, namun bagaimana citra keharmonian Malaysia ini diterjemahkan dalam pelbagai karya seni sebagai simbol apresiasi kepada masyarakat. Justru sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, suka saya mengingatkan kepada anda semua, bahkan diri saya juga, untuk sentiasa menjaga amalan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu menjaga penjarakan sosial, sentiasa memakai pelitup muka, elakkan tempat-tempat sesak dan padat, menjaga kebersihan diri dan kerap mencuci tangan ataupun menggunakan sanitizer. Berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki, berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Itu dia pemula kepada kita punya wacana ataupun bicara pada hari ini. Dan pantun ini sebenarnya mengandungi isian adab menuntut ilmu dan peranan ilmu dalam membentuk kepribadian. Bersama-sama ahli panel kita yang arif lagi bijaksana, yang berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar, pengurusi Biro Sosial Budaya Dunia Melayu Dunia Islam, yang berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Haji Awang Sarian, Pengarah Atma UKM, merangkap pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, dan yang berbahagia Datuk Goh Hin San. Selamat datang Datuk, Profesor Tan Sri Wira semua. Dan sebelum kita membahaskan isu ini dengan lebih jauh, izinkan saya menceritakan sedikit naratif asas kepada perbincangan kita, iaitu sebenarnya dari perkembangan Dasar Kebudayaan Kebangsaan ataupun DKK yang telah 50 tahun berlalu, iaitu pada sejak 1971 sehingga tahun 2021, sehinggalah kepada pembentukan Dasar Kebudayaan Negara Malaysia, seterusnya menjadi sebahagian asas memupuk gagasan keluarga Malaysia. Dan mungkin ini adalah sedikit saya rasa latar belakang kepada perbicaraan kita yang lebih panjang. Itu izinkan saya menyentuh sedikit tentang apa itu Dasar Kebudayaan Negara. Dasar Kebudayaan Negara ataupun DAKN ringkasannya menetapkan hala tuju untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju, rakyat berbudaya, bersandarkan pendekatan budaya nilai tinggi yang ditunjangi oleh 3 elemen utama, iaitu tata susila, tata cara dan tahap keintelektualan serta amalan nilai-nilai murni. Dan dasar ini digubal sebagai punca kuasa dan rujukan kepada hal ehwal seni, budaya dan warisan. Dan dasar ini telah digubal dengan mengambil kira prinsip-prinsip yang terkandung dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971, di mana perkembangan budaya ataupun integrasi budaya menjadi satu naratif baharu Malaysia ke arah pembentukan identiti nasional. Dan bagaimana naratif 50 tahun DKK ini, yang ini kita buat imbasan sedikit lah di mana kalau kita ingat dulu
bagaimana DKK itu dilaksanakan, iaitu dia terbentuk daripada 16 hingga 20 Ogos 1971 di Universiti Melaya Kuala Lumpur. Saya pun belum lahir waktu tu, ya. Dasar tu dah dibentang dan digubal dan dibincangkan, ya, 50 tahun yang lalu, ya. Dan 3 prinsip dasar kebudayaan kebangsaan pada waktu itu ada 3, iaitu kebudayaan kebangsaan Malaysia hendaklah berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima menjadi unsur kebudayaan kebangsaan, dan Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan pada waktu itu, ya. Dan hasil daripada DKK tersebut 50 tahun, ada lebih kurang 12, ya, gerakan yang telah berjaya dibina. Antaranya peningkatan fungsi Balai Seni Lukis Negara tahun 1958, penubuhan Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu 1983, Program Tahun Melawat Malaysia 1990, ya, penubuhan Panggung Negara kini dikenali sebagai Istana Budaya 1999, Anugerah Seni Negara 1993, penubuhan Akademi Seni Kebangsaan yang kini dipanggil Aswara 1994, penubuhan Akaun Tabung Amanah Kebudayaan 1994, penubuhan Muzium Etnologi Dunia Melayu tahun 2000, pengiktirafan, ya, ataupun penaiktarafan bahagian kebudayaan, ya, kepada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara tahun 2005, pelaksanaan program pemeliharaan dan pembangunan tempat bersejarah seluruh Malaysia, dan penubuhan jawatankuasa penasihat mengenai program UNESCO, penyediaan rangka tindakan ataupun blueprint kebudayaan kebangsaan, dan pelbagai program yang berkaitan dengan pengiktirafan, pembangunan kandungan, modal insan, pencarian bakat, ya, industri kreatif dan kemajuan teknologi dan media. Itu semua 12 perkara yang telah berlalu sepanjang 50 tahun, ya. Jadi hasil daripada tersebut, dasar kebudayaan negara dilaksanakan ataupun tercetuslah satu lagi gubalan dasar yang lebih relevan kepada keadaan semasa. Jadi untuk pusingan pertama, mungkinlah saya kira Tan Sri, ya, akan mengupas dengan lebih lanjut, ya. Apakah sebenarnya, ya, Tan Sri, yang dikatakan tentang warisan peradaban Melayu tu boleh membentuk jati diri ataupun teras jati diri satu keluarga Malaysia yang harmoni. Dipersilakan Tan Sri. Terima kasih. Pengalaman saya, ya, saya anak Pandai di Melaka masuk universiti tahun 72. Saya ikut perkembangan dasar kebudayaan kebangsaan, dan akhirnya dasar kebangsaan negara ini baru-baru ini saya juga diberikan pakar rujuk untuk sebuah peranan. Jadi saya dapatilah sebenarnya dasar budaya ini paling indah dan hebat. Tetapi dari politikan kalau diperhatikan. Jadi bila dari politikan pun masalah. Tak betul jadi betul. Jadi saya dapati dasar kebudayaan negara atau dasar kebudayaan kebangsaan ini berdasarkan kepada sejarah, perlembagaan, undang-undang dan dasar kerajaan yang memerintah. Ini kita kena jelas. Kita kena fahamkan kepada rakyat melalui sistem pendidikan, pemerintahan, guru-guru dan sebagainya, dan yang paling penting penguatkuasaan undang-undang tentang bahasa Melayu bagi kebangsaan ataupun merangka undang-undang baru sebagai panduan kita. Ini yang pertama. Yang menjadi masalah, kita takut-takut. Kita macam meletakkan orang politik melampau menguasai. Kononnya suka bermain angka. Tapi angka ni kita tak tahu. Tapi yang kita buat hari ini di bawah Sekretariat Islam, kita gunakan angka. Signifikan hari ini 22 tahun 22. Inilah tahun yang saya rasa kita tak akan jumpa lagi. Ibu-ibu tahun. Jadi inilah memberi makna supaya kita gunakan tahun yang bersejarah ini sebagai mewarisi peradaban Melayu yang berkarakter bangsa. Yang dikatakan peradaban Melayu ini bukanlah Melayu itu lemah, Melayu itu miskin, tidak. Melayu ini sebagai yang dipetua sebagai ketuanan Melayu, Raja Melayu, Islam sebagai agama resmi dan sebagainya, itu saja. Tapi kebebasan beragama tetap. Rakyat Malaysia saya rasa di antara yang paling bebas dan harmoni. Cara ni. Jadi pakailah baju Melayu pun nak pakai pun tak kisah. Cuba bandingkan negeri-negeri lain kalau tuan-tuan tengok. Berbahaya. Misalnya saya contoh Datuk Go, kawan rapat saya dalam Kapena dulu. Saya selalu panggil beliau. Semangat dia tentang bahasa Melayu nak menggalakkan anak-anak Cina
belajar bahasa Melayu dalam jiwa. Kita bersokong. Tak mau dipolitikan, bila belajar bahasa Melayu, belajar Jawi nak masuk Islam. Ini pemikiran politik menyesatkan. Ini jadi kempen. Jadi bagaimana kita nak buat? Ini kesedaran. Sebab tu saya appreciate satu contoh Dato' Goh ni, saya tertarik kawan lama. Anak beliau kahwin, majlis perkahwinan, bersanding pakai baju Melayu, sanjak, berpantun. Cina tetap Cina. Tapi di Malaysia lain. Bila Jawi jadi isu politik. Bila Jawi Islam lah, kita memusnahkan harapan bangsa lain dan agama lain. Ini krisis-krisis ini tak boleh. Bila kita cakap dia, maklumlah saya bersuara, jangan kita nak menghadapi pilihan raya. Kita takut dah 5 tahun tak berubah. Kenapa tidak dia menjadi dasar negara yang jitu dan tegas, Islam dijunjung, adat dan warisan disanjung ataupun dikendor. Itu saja. Dan kita meraihkan kebebasan beragama, berbudaya sebagai rakyat manusia. Ini kempen yang kita patut jalankan. Orang politik dia tengok musim-musim, tapi kita, sebab itu menjadi cabaran pada kita untuk sama-sama. Sebab tu kita kena meramaikan orang bukan Melayu. Sebab tu saya katakan Datuk, kita buat perhimpunan macam ni. Jati di warga Malaysia ni kena hormat yang pertama budaya Melayu dan Islam. Hormat menghormati. Begitu juga kita hormat Cina, agama sebagai kuil buat jalan. Jadi inilah kekuatan kita. Nak terangkan ini bukan mudah tuan-tuan. Tapi kita berjuang, terus berjuang, jangan kecewa. Sebab tu Kerajaan Negeri Melaka yang saya bersama dengan 5 ketua menteri, saya tetap tegas dengan ini. Dan zaman Tun Ali yang mempunyai visi yang baik dan sebagainya, kita mengtabakkan pantun, pidato, institusi sidang kita perkasakan sehingga orang lain semua nak datang kat Melaka. Pantun, busana, pakai kita popularkan. Sehingga Datuk Sidang, satu contoh, Datuk Sidang saya menjadi penasihat diorang buat kompukan pakai baju tu. Datuk kena status jaga tinggi. Datuk ni pemimpin adat, pakai setanjak, pakai apa, ikut pergi luar negeri mengiring Tun Ali masa tu. Pergi, bila dah ikut orang hormat. Saya teringat bila majlis raja-raja tuan, kita buat di Melaka, Sultan Perlis tu jadi agung, dia tercengang, orang Melaka ni tua-tua pun menari sebab pakai setanjak. Pada kita menyambut sebagai menyambut pemimpin kita pakai baju Melayu. Jadi maklumlah kita punya trend bila menari dah, anak-anak muda pakai pakaian lah. Orang tua-tua ni tak ada, tak dikaitkan. Jadi saya rasa ini usaha yang patut kita buat. Jangan persoalkan nak apa sebagainya dalam sistem pendidikan. Saya setuju Tan Sri Rakyat Inisiatif Peguam Negara, Kementerian Pendidikan kena perkasakan silabus khusus wajib kepada adat budaya warisan kita. Hormat menghormati supaya kita tak pelecehkan. Dan jadi trend generasi muda, bila tak gerti bahasa Melayu dia bangga pula. Dia bangga. And then pakaian Melayu semua dah tak kisah, nak bodoh. Rambut pula dah daripada putih dihitam kuningkan. Dah jadi trend. Jadi saya rasa saya risaulah dalam kali ini. Jadi saya di dunia Melayu Islam, biro saya sama Tun Ali, kita buat perubahan. Bukan senang lah persatuan dan perpaduan berperingkat-peringkat. Sebab tu orang luar daripada negeri Melaka memandang tinggi tentang peradaban Melaka. Jadi Melaka kena buat contoh yang baik. Datuk Sidang ada, anak-anak muda. Sebab tu bila Tun buat pantun, orang luar ni kita buat di Malaysia, orang luar pun datang masuk. Dan kita harap apa yang kita nak buat ni, pertandingan pantun di peringkat kebangsaan, itu dah suruh usahakan. Kita dah buat webinar pantun dengan Jabatan Kebudayaan. Respon dia sangat menarik. Baru kita tahu pantun tu bukan kat Melaka saja, ada di Sri Lanka, ada di Indonesia, Kepulauan Melayu dan sebagainya, Aceh dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan buat terbitkan pantun berdasarkan pada sukuan. Pantun tapi sukuan Aceh, Minangkabau, menarik dengan bahasa dialek dan sebagainya. Itu juga Cina pun ada. Datuk Goh dihantar saya selamat Raya Tionghoa ni dalam berpantun. Tengok dia berjiwa, dia menghormati. Saya kata Datuk pakai baju Melayu, tak lah, memang betul. Ini kita nak latih. Orang politik kalau nak cakap jadi isu, right? Dia kata tak ada jiwa lah, tak ada kebebasan dan sebagainya. Ini yang terjadi tuan-tuan. Jadi kita nak benda-benda yang macam ni diresapi kepada anak-anak muda.
Dan kalau ibu bapa yang tua-tua ni bersifat konservatif, ortodok dan sebagainya, yang membentukkan anak kita yang berilmu melalui sistem pendidikan. Itu saja dulu. Saya rasa kita beri peluang supaya dapat ni, itu gambaran. Jadi perjuangan saya terus berjuang melalui Biro Sosial Budaya dan melalui universiti. Saya masih bertugas sebagai Profesor Peradaban di Universiti Islam Malaysia dan melalui Lembaga Bahasa, berjuang, terus berjuang. Jadi networking dan juga sekarang, saya rasa kita tak boleh tinggalkan. Anak murid saya dulu jadi buat master PhD, sekarang dah jadi bupati, gubernur. Jadi kita ambil kesempatan lah. Sebab tu mereka, saya cakap dengan Tun, mengalu-alukan supaya Tun dapat datang ke Indonesia. Naikkan semangat balik. Kesatuan dan perpaduan rumpun Melayu. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri atas kupasan yang saya kira amat menarik tadi. Antara 3 faktor utama yang saya rasa dapat kita rangkumkan di sini ada tadi sistem pendidikan, ya, diterapkan daripada orang kata melentur buluh biar dari rebungnya orang cakap, ya. Jadi sistem daripada sistem pendidikan lagi kemudian diteruskan dengan penguatkuasaan dari segi bahasa atau komunikasi. Itu adalah peranan Dewan Bahasa dan juga pihak berkuasa tempatan, ya. Mana kita terbitkan iklan-iklan menggunakan bahasa Melayu, ya, dengan baik sekali, ya, dan juga dalam aspek komunikasi periklanan dan banyak lagi. Begitu juga dengan kesedaran kendiri lah. Maksudnya kita semua sama-sama lah yang kena jaga teras jati diri kita. Takkan nak tunggu orang luar pula tegurkan, ya. Jadi untuk pusingan kedua ni, saya kira saya ingin mendapatkan pendapat daripada Profesor Datuk Seri Dr. Awang kita. Bagaimanakah peranan budaya ilmu, ataupun di sini kalau dalam konteks Daken ni adalah budaya nilai tinggi lah, budaya ilmu, ya, dalam keluarga dapat membentuk teras jati diri ni. Macam tadi pantun yang saya sebutkan tu lah, ya. Mungkin Prof lagi banyak lagi pandangan yang hendak dikongsikan. Silakan Prof. Terima kasih Puan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua panel, hadirin yang saya muliakan. Ya, saya mulakan dengan serangkap pantun juga. Ya, pohon angsana tumbuh bersela, jadi hiasan di tengah hujana. Bangsa Malaysia, keluarga Malaysia, peradaban warisan, peliharalah bersama. Kalau kita bercakap tentang soal DKK ataupun sekarang Daken, itu sendiri soal ilmu, Puan Pengerusi. Kalau kita tidak menguasai ilmu yang tersirat di balik dasar pendidikan kebangsaan atau Daken sekarang, maka itu satu punca tidak wujud pemahaman dan persefahaman. Ilmu yang paling berkaitan, bagaimanapun saya katakan, tak dapat kita lari pada sorotan sejarah. Sejak zaman dinasti Tang, abad ke-7, Sriwijaya di alam Melayu telah wujud jalinan persefahaman antara bangsa besar, bangsa Melayu di alam Melayu dan bangsa Cina di tanah besar Cina. Dan kemuncak dalam abad ke-15 dalam zaman dinasti Ming dan Kesultanan Melayu, diriwayatkan dengan demikian jelas bagaimana persefahaman itu wujud, penghormatan, saling penghormatan antara dua buah kerajaan besar, ya, satu tamadun mewakili alam Melayu, satu tamadun mewakili Asia Timur. Dan itulah saya kira asas yang penting yang biasa saya kobarkan baik di negara China maupun di Malaysia, di Indonesia dan sebagainya, supaya asas persahabatan itu yang menjadi titik persefahaman kita. Dahulu kalau Laksamana Cheng He datang dengan 200 ribu, bahkan jumlah soldadu dan pengiring sampai 280 ribu orang-orangnya. Kalau memang ada nawa itu niat untuk menjajah, barangkali sudah berlaku pertempuran. Tetapi kerana semangat persahabatan pada waktu itu, maka keadaan terjalin, hubungan terjalin dengan sangat baik. Oleh sebab itu, pada dasar pendidikan kebangsaan meletakkan yang pertama tadi, pada asal rantau ini atau dengan kata kebudayaan Melayu itu berdasarkan sejarah. Ribuan tahun, bukan saya ribuan tahun, puluhan ribuan tahun kalau menurut pakar arkeologi, pakar DNA, seperti Profesor Oppenheimer dari Oxford University yang ditajuk di UNESCO, membuktikan bahawa kebudayaan Melayu sudah wujud puluhan ribu tahun di satu tempat namanya Pentas Sundang yang kemudian oleh faktor alam ya menjadi kumpulan Melayu. Dulu satu pentas Sundang itu diakui sebagai satu teori, satu ilmu di seluruh dunia.
apabila misalnya rakan-rakan kita datang dari tanah besar Cina, dari benua kecil India, pada hari kemerdekaan kita menerima mereka sebagai sahabat sewarga negara atas dasar prinsip jus soli, penerimaan rakan-rakan pada kemerdekaan. Dan itu yang meletakkan kemudian wujudnya kontrak sosial. Orang mengatakan kontrak sosial tidak ada perlembagaan. Memang istilahnya tidak ada, tetapi konsepnya ada, iaitu perjanjian antara orang Melayu dengan bukan Melayu. Seperti kata mendiang Tun Tan Siew Sin, mendiang Tun Sambantan, tentang keikhlasan budi baiknya orang Melayu menerima rakan-rakan dari tempat lain, menerima menjadi rakan sewarga negara. Maka sebagai sedikit bukan balasan tetapi sedikit persefahaman, asas-asas yang oleh Tan Sri Lanka itu pancang-pancang kenegaraan berkontrak sosial. Itu yang jadi asas perlembagaan, sekurang-kurangnya 4 perkara asas, yaitu kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, bukan agama rasmi pun, agama persekutuan. Kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, dan hak-hak sah kaum-kaum lain. Yang ini kadang-kadang orang berhenti setakat perkara 153 berhenti setakat keluarga orang Melayu dan Bumiputera. Sedang dalam perlembagaan jelas, dan hak-hak sah kaum-kaum lain. Jadi kalau ilmu ini diketahui dan disampaikan kepada anak muda melalui pendidikan, melalui institusi keluarga dan sebagainya, maka saya kira soal yang dikatakan jurang atau kesenjangan pemahaman ini akan dapat diatasi. Itu sangat penting. Dan soal yang kedua, unsur-unsur lain yang wajar sesuai boleh diterima sebagai kebudayaan kebangsaan, maka itu di Melaka sendiri wujud kelompok Baba, kelompok Cetiar, kelompok Kristang yang mengamalkan adat istiadat lokal kerana mereka berada di alam Melayu, di dunia Melayu. Mereka sanggup menerima tradisi dan unsur-unsur warisan budaya Melayu tanpa mengubah jati diri sebagai orang Cina, sebagai orang India, sebagai warisan orang Peringgi atau Portugis. Ini realiti yang pernah berlaku dalam sejarah. Tapi kerana kita tidak mau mempelajari ilmu sejarah atau memperlekeh ilmu sejarah, maka inilah kesannya yang terjadi. Dan Islam sebagai unsur terpenting dalam DKK itu jelas. Islam lah yang telah memberikan warna pada makna diri, jati diri kita orang Melayu di alam Melayu, merentas ratusan etnik. Oleh sebab itu Profesor Said Akil Al-Tas mengatakan Islam itu menjadikan timbul satu faham kebangsaan alam Melayu. Orang Jawa, orang Aceh, orang Minangkabau, orang Ternate, orang Idore dan sebagainya disatukan dengan akidah Islam dan bahasa Melayu. Inilah saya kira ilmu. Kalau Puan Pengurusi menyebut tentang soal ilmu yang perlu kita tanamkan, semaikan, terutama melalui pendidikan. Tetapi dalam bidang pendidikan sendiri, saya perhatikan hal-hal ini barangkali tidak menjadi sorotan penting lagi. Termasuklah kalau kita katakan falsafah pendidikan kebangsaan. Dahulu jelas bahasa Melayu merentas kurikulum, nilai murni termasuk soal budi bahasa, warisan merentas kurikulum. Kemarin berpikir, sekarang kita tak nampak merentas, yang tinggal merentas desa. Itu pun dengan PKP, dengan pandemik ini, merentas desa pun dah tak boleh. Itulah gambaran awal fungsi kalau kita tentang soal penting ilmu. Kita menghayati, bukan saya kata daken dengan DKK sebagai satu slogan sebenarnya. Hayati apa makna di balik dasar kebangsaan sebagai permulaan. Baik, itu tadi pendapat Profesor Datuk Seri Doktor melihat peranan budaya ilmu itu sendiri, kepentingan kita memahami asas kebersamaan ataupun keterangkuman itu elemen lain di dalam keluarga Malaysia pula. Bagaimana asas itu saling integrasi. Kalau kita lihat di Melaka lah contoh, masjid di Melaka, sini bannernya seakan-akan pagoda di tanah besar, Jadi itu satu asimilasi budaya. Begitu juga dengan kewujudan integrasi budaya seperti Baba Nyonya, masyarakat Ceti, yang memang telah berasimilasi sejak sekian lama, beratus tahun yang lalu, memang telah kata 80 jenis bahasa telah dituturkan di pelabuhan Melaka. Tak silap saya, itu yang dipetik daripada sumber sejarah. Jadi mungkinlah yang ini pula saya ingin dapatkan pandangan Datuk Goh kita sendiri. Bagaimana peranannya Datuk tentang bagaimana peranan Pusat Kebudayaan Han itu sendiri. Yang saya tahu Pusat Kebudayaan Han ini dia mempromosikan
bagaimana menggalakkan ataupun mempromosikan budaya ilmu, tetapi menguasai, meminta ataupun menggalakkan bangsa-bangsa lain memahami ataupun mempelajari bahasa Cina juga sebagai salah satu aspek orang kata integrasi lah, supaya kita memahami bahasa Cina, mereka pun memahami bahasa Melayu, tetapi ini lebih kepada soal integrasi ya, ataupun kebersamaan. Jadi bagaimana Datuk Goh melihat hal ini untuk kita lihat bagaimana keharmonian masyarakat itu dapat digarap dalam sistem integrasi budaya ini? Silakan. Okey, terima kasih. Saya dimaklumkan oleh pihak penganjur, saya kena menyampaikan satu ceramah 25 minit. Tetapi nampaknya ini corak sudah bertukar. Soalan spontan itu saya terpaksa tinggalkan ucapan saya jawab dengan spontan juga. Okey, saya fikir macam ini. Saya suka memulakan ceramah ucapan saya dengan 3 cerita. Dan 3 cerita ada berkaitan dengan soalan yang spontan yang ditunjukkan oleh Bu Kursi. Cerita pertama, sebab saya seorang cikgu. Sebelum saya masuk ke media prima menjaga TV dan radio dengan surat khabar, saya menjadi cikgu dekat 20 tahun. Kalau cikgu lah, kalau mengajar murid-murid, dia kena memberi semangat supaya murid-murid boleh dengar. Minta maaf, saya bukan kata saudara adalah murid-murid saya. Saya cuma kata saya suka sampaikan dengan cerita. 3 cerita. Cerita yang pertama ialah tentang adat istiadat perkahwinan. Cerita yang kedua tentang pantun. Cerita yang ketiga dengan seorang pujangga yang datang ke tanah Melayu. Okey, cerita pertama, tapi Prof Tan Sri ada mengatakan bahawa anak saya kahwin dengan mengamalkan majlis perkahwinan Melayu, dan saya punya menantu ada. Dia mau dengar apa yang saya cakap itu betul atau tidak. Sebab dia berhadir bersama dengan saya. Sebab senang-senang saja. Sebab Pusat Kebudayaan HAM Malaysia pernah menganjurkan kem bahasa dan budaya di seluruh negeri, semua di Semenanjung. Sebabnya kita mahu pergi Sabah, Sarawak, sudah NCO. Saya anjurkan kem bahasa dan budaya kepada orang Cina saja. Dan dalam kem itu kita belajar bagaimana adat istiadat orang Melayu, bagaimana adat istiadat perkahwinan Melayu, apa itu merisik, apa itu mas kahwin, dan mas kahwin setiap negeri berlainan, dan juga adat istiadat berpantun, kompan, bunga rampai, dan sebagainya. Satu acara yang penuh dalam 3 hari. Setelah 3 hari, murid-murid belajar. Ada yang menjadi pengantin perempuan dan lelaki, membuat pelambing dan juga kompang, dan juga berparas pantun. Satu package. Dan anak-anak saya menjadi guru untuk mengajar. Akhirnya sampai masa dia kahwin pada 2019, saya buat di Dewan Bahasa dan Pustaka, dan saya sebut Tan Sri datang. Setiap kali dia sebut saya dia kata saya yang mulakan. Dan pagi ini saya dapat satu berita yang lagi mengejutkan saya. SPM tahun ini soal lisan, ada satu soal, ialah idaman perkahwinan. Apa perkahwinan idaman yang anda suka untuk calon SPM untuk lisan? Dia gunakan ini, gunakan berita yang telah disiar di berita harian, dan calon-calonnya menjadi contoh. Walaupun ada sikit pandangan, tapi saya fikir ini menunjukkan bahawa budaya mengatasi segala-galanya. Maknanya selepas perkahwinan yang dianjurkan, saya dapat banyak panggilan dari kaum Melayu. Go, you sudah masuk Islam. Saya kata ini budaya. Ini budaya macam saya hari ini pakai ini. Saya rasa seronok. Sebab ini budaya. Budaya mengatasi segala-gala perbatasan. Itulah cerita pertama. Cerita yang kedua, dalam zaman itu NCO, saya tidak dapat mengunjungi ke rumah kawan-kawan semasa Hari Raya Aidilfitri.
saya sudah mulakan apa cara yang paling bagus saya memberi ucapan salam kepada kawan-kawan Melayu. Kemudian saya sudah bercuba, ini sudah cuba 3 tahun termasuk tahun ini. Pada raya saya telah buat satu pantun sendiri. Saya gunakan pantun. Pantun saya berbunyi macam ini. Saya ada satu gambar berbaju Melayu. So saya hantar gambar baju Melayu dengan tating ada hadiri hari ini juga. Pantun saya yang begini. Berbaju Melayu bersamping tenung, segak berseluar potong Cina. Bertemu lagi ini tahun, diucapkan selamat hari raya. Timun Cina seikat serai, bawa bersama si daun kari. Kepada saudara sahabat handai, diucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Saya hantar kepada kawan dekat 506 orang. Kemudian saya dalam hantaran itu saya minta tolong jawab pantun saya. Orang yang pertama jawab pantun saya ialah Profesor Awan Sarien. Terima kasih. Profesor Awan Sarien jawab pantun serupa begini. Bunga cempaka, bunga kebojan, menawang hati berbau harum. Hari raya, hari berharga, diraikan oleh semua kaum. Pun ada dijawab oleh Tuan Haji Misran. Itu betul. Kita menghormati laluan azan saja. Okey, boleh. Okey. Kemudian saya dapat jawapan baras pantun sebanyak 70 pada tahun pertama. Kemudian dapat 120 lebih pada tahun kedua. Kemudian pada tahun baru Cina kali ini saya hantar. Cina saya hantar kepada kaum Melayu pun dapat jawab. Saya ingin membukukan pantun ini kerana saya kata pantun telah diisytiharkan sebagai warisan dunia pada tahun lepas. Maka dia merupakan, pantun merupakan satu unsur perabatan Melayu yang jitu, yang bernas, yang sangat-sangat diagungkan. Itulah cerita yang kedua. Cerita yang ketiga ialah saya dengan buat kajian. Saya seorang ahli cadang kuasa Yayasan Budi dan juga dulu Yayasan Warisan Negara di bawah Tan Sri Rahasyati. Kemudian saya dapat satu kajian. Dan kajian saya menemui seorang pujangga yang namanya Ijing. Beliau telah datang ke tanah Melayu pada abad yang ke-7, iaitu pada tahun 672. Kemudian dalam 2 buku catatan beliau telah jelas mengatakan bahawa pada tanah Melayu pada masa itu sudah makmur, sudah boleh mengeksporkan besi yang separuh batang kepada barat. Kemudian tanah Melayu telah menjadi tempat pertembungan untuk barat dan timur. Dan dia dalam ceritanya saya menyimpulkan dia menyifatkan orang-orang nenek moyang Melayu, tanah Melayu pada masa itu mempunyai 3 ciri-ciri keistimewaan. Saya fikir ini adalah perabatan dari masa itu. Dan ciri-ciri keistimewaan yang saya simpulkan melalui kajian saya yang telah saya sampaikan pada polemik, seminar polemik di Arti Negara pada tahun lepas. Saya ceritakan
ciri yang pertama untuk orang Melayu zaman dulu, yang pertama ialah sekejap, saya ada buat catatan di sini. Okey. Ciri pertama, yang pertama ialah orang Melayu pada masa itu mereka mengamalkan perabadan tradisional. Yang pertama ialah kejujuran dalam kehidupan. Iki mencatatkan bahawa barang-barang yang mereka pamerkan untuk dijual dengan harga yang telah disebut, tidak ada tawar-menawar dan jangan tipu. Itulah satu amalan yang diamalkan. Apa yang ketujuh, di tanah Melayu. Ini suatu catatan penemuan yang cukup hebat. Yang pertama. Yang kedua, kerajinan dalam pekerjaan. Wanita-wanita pandai membuat kerja-kerja rotan dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah kecekapan dalam perkaulan. Sebab masa itu ada kapal-kapal dari pasir, dari India, dari China untuk bertemu di tanah Melayu, dan Melayu pada masa itu sangat pandai kecekapan dalam perkaulan. So ketiga-tiga ciri ini dalam membentuk satu perabatan jaya diri yang Melayu yang sangat kukuh. Itulah setakat 3 cerita yang sempat saya uraikan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Goh yang telah kongsi dengan 3 cerita itu tadi tentang adat istiadat, ya, tentang pantun dan tentang pujangga. Jadi sebenarnya 3 perkara itu sebenarnya telah menjadi satu asas ataupun yang memang kita amalkan sepanjang masa, ya. Dan sebenarnya tanpa kita sedari itulah yang mengikat kita kepada satu perasaan muhibah, keharmonian masyarakat pelbagai kaum. Jadi untuk yang terakhir ni, ya, sikit saja mungkin pesanan pertama daripada Profesor sendiri. Kita ada kurang lebih dalam 5-6 minit lagi untuk kita kongsikan mungkin apakah harapan yang berbahagia Profesor sendiri tentang bagaimana kita nak meneruskan warisan peradaban Melayu ini dan sebagai teras jati diri keluarga Malaysia. Silakan. Terima kasih. Saya berpendirian berpegangan sebagai panjang hayat, sihat walafiat, boleh berfikir, berjuang terus berjuang. Walaupun dipinggirkan orang politik ke, orang tak pakai kita sebagai ilmuwan dan budayawan, kita patut berjuang. Ini buktinya lah. Saya mengabdikan diri dalam hal ini dan saya nak bersama-sama dengan Tuan-Tuan Warga Melaka, pertama sekali Kepimpinan Kajian Melaka dan Datuk Sri Sulaiman, nak kestabilan dalam memena kesejahteraan. Kita sokong. Memang kami semua sama-sama dan dikuatkan dengan pegawai dan ketua kampung, Datuk Sidang dan Penghulu. Tapi kita perlukan adakan satu program sistematik berterusan, jangan ikut musim-musim. Ini yang pertama. Jadi sebab tu Tuan Ali bila membuat satu program, dia kuatkan pidato. Orang Melayu ni pandai pidato, cakap negara sebagai perpaduan. Itu yang penting, perpaduan. Bukan orang Melayu saja, perpaduan berbilang bangsa. Oh, saya tengok pidato, kebetulan saya ni ketua pengadil, hebat sekali. Lama sekali orang bukan Melayu. Fasih, hebat. Dan yang kedua, kita tengok pantun. Majlis Agama pula ada main peranan. Ustaz-ustaz ni semua dulu pakai jubah, dah mula pakai baju Melayu bersetanjak. Jadi dah mula gunakan pantun dulu usul Islam. Dan pantun-pantun tu bukan sembarang, hukum. Jadi kita jangan bersikap negatif. Bila pantun tu Melayu ni, bila apa-apa Melayu tu. Melayu tu kodon kuno. Salah. Kalau saya punya pengalaman dah pergi seluruh dunia, orang memandang tinggi kepada warisan peradaban Melayu. Warisan yang pantun, budi bahasa yang Datuk Goh ceritakan tu. Saya dah pergi China, negeri China 6 kali Datuk. Saya tengok orang sangat gembira nak tengok macam mana perwatakan Melayu. Gembira. Lebih-lebih lagi yang fasih bahasa Melayu, gembira. Yang tak pandai bahasa Melayu tu dia nak Al-Quran dan sebagainya. Masalah kekecohan itu kita tak persoalkan. Yang kita peranan, main peranan. Jadi sebab tu saya kata hubungan serumpun penting. Dan Datuk Goh melalui Persatuan Kebudayaan Han tu
main peranan penting. Masa dia dalam kampenya dulu ada program bukan Melayu. Kita bukan nak tanya bukan Melayu, resi-resi tak ada. Kalau Melayu saja dah ramai, dah biasa. Yang bukan Melayu macam terpisah. Jadi bahasa Melayu, pantun, bahas semua tunjukkan. Saya tengok, saya kagum. Bukan Melayu pun fasih berfikir dalam bahasa. Ini yang patut kita juarakan, berikan hadiah. Kereta ke rumah, ini penyanyi saja yang dapat hebat. Pantun dan sebab pantun bukan senang tuan-tuan. Jadi saya rasa apa yang saya nak buat. Jadi saya selagi jaga Biro Sosial Budaya, saya latih Cik Azrina sebagai pengurusi biro. Kita pergi antarabangsa, kita menentasi nombor 1 perpaduan Malaysia berbela bangsa. Tu saya minta Ketua Go bersama-sama kita besok memikirkan, buatlah program kem-kem apa-apa ni dan pertandingan. Dan yang kedua, kita melalui Jabatan Kebudayaan dan saya Pustakaan Negara dan juga Jabatan Warisan semua menjadi ahli lembaga, dan saya nak hidupkan balik. Saya dah cakap dengan Tun dan bincang dengan kajian mereka kampung. Tuan-tuan kalau tengok idea ni menarik, tapi orang bila kata buku dia ini golongan intelektual, profesor boleh. Salah. Kalau ada rujukan, kita pergi tempat rekreasi tu, lepas jogging kita duduk kat sana ada tempat minum. Kalau kita buat habit macam tu, nah itu saya kata dengan Tun, kita buat terbuka. Jangan tertutup dan terbuka alam sekitar dah. Ini kita rancang. Ini agenda dia tu kita ni. Dan solusi yang ketiga, kita fikirkan dengan kegiatan-kegiatan utama warisan dan sebagainya. Cuba cari hadiah-hadiah yang lumayan. Saya tengok ada kempen nak ramaikan masjid waktu subuh, adu gerah dia sampai motor, ramai. Itu dah memang strategi, bukan kita nak mengumpat. Ini strategi kita. Jadi saya harap Melaka usulkan ada Perzim, ada Institut Perak, ada sebagainya lah, hiasan dan sebagainya. Dan juga Institut warisan tadi tu, susunlah strategi betul-betul. Jangan buat setakat ada pertandingan, tapi berwujudkan warisan pengikut yang berterusan dan akan mewarisi di peringkat kepada keluarga. Pernah saya tengok bila saya didik ada anak masa ada Isma dulu, diorang jumpa saya jadi pensyarah, memimpin, meminat, sampai sekarang dia jemput, Datuk saya nak buat cara berpantun lah. Ini hasil didikan kita. Kalau kita tak kisah, kita menghapuskan sikap gotong royong, kahwin kita singkatkan dan tak ada apa-apa, jadi kekeluargaan, silaturahim tak ujung. Jadi bagaimana kita menggunakan perpaduan keluarga, masyarakat dan berbilang bangsa. Ini insyaAllah, ini Dewan Bahasa sebab tu ada peranan. Saya rasa Dewan Bahasa sebab tu kerjasama dia seronok. Jadi kita ibaratkan yang bukan Melayu ni memang kita perkasakan dengan cara tu dan berikan hadiah lumayan, dan kita ada kursus. Dan dengan Yayasan Asana, saya nak berunding, ada pihak wakil di sini. Kita berunding, ada wakil dan Puan Nazaria, kita bincang. Jangan asyik budaya-budaya, asyik joget, kan tak ada. Budaya ilmu. Jadi bila kita rancang, kampung buku tu ada, kita lama-lama imarahkan. Kita kenalkan peringkat antara bangsa, berbilang bangsa. Buku dan Tun dah setuju, dan saya akan berunding dengan pihak Kerajaan Negeri Melaka di bawah P. Usman dan juga Yayasan Kuda, semua kita penuhkan. Jadi macam mana nak ceriakan tu, kita bonding lah, tak boleh fikir. Ya, kita selalu fikir negatif. Tak boleh, ini susah. Fikirkan susah dalam hidup. InsyaAllah bersama-sama kita, Azrina, melalui biro kita, melalui warisan peradaban, dan saya melalui sebagai Profesor Warisan Peradaban di Universiti Islam Malaysia akan menjadikan agenda penting. InsyaAllah kita susun dan kita akan kerja. Ini satu amal kita, mewarisi peradaban Melayu bersukan Islam, dan kita meraihkan keberbahagiaan berbilang bangsa di tanah air kita. Terima kasih. Terima kasih Itu tadi rumusan sebenarnya Tan Sri telah pun merumuskan ketiga-tiga aspek tadi tentang bagaimana warisan peradaban Melayu akan menjadi teras jati diri keluarga Malaysia, dan seterusnya. Mungkin saya fikir itu adalah rumusan yang terakhir. Dan saya nak tutuplah bicara intelek seni kita dengan serangkap dua pantun lah. Pantun ni sebenarnya saya dapat daripada pantun warisan koleksi Datuk Muhammad Baharudin Muhammad Syarif, dan diselenggarakan oleh sahabat saya Cik Norman daripada Institut Warisan Melaka, ISWA. Boleh dapat buku tu kat Shopee katanya. Jadi saya petik sikit lah pantun yang Datuk Baharudin buat.
Ada banyak pantun dalam tu, tapi ini ada 2 rangkap ya. Mangga daik belum dirasa dibawa pulang, dipotong renjong, berbuat baik sesama bangsa, jasa dikenang, kita disanjung. Burung nuri membuat sarang, sarang ada di pohon tanjung, rendahkan diri kepada orang, sampai bila orang kan sanjung. Jadi dengan 2 pantun tu tadi, saya tahu Profesor Datuk Seri Dr. Awang mungkin akan jawab nanti di Facebooknya. Pantun budi yang lebih panjang lagi ya. Boleh. Okey, Profesor nak tambah sikit. Berkaitan dengan pantun ni sebenarnya, kita mesti melihat secara lebih luas. Ini juga berkaitan dengan soal nak memupuk persefahaman dan perpaduan. Waktu saya bertugas di China 6 tahun, seorang profesor senior di Guangdong Foreign Studies University membuktikan pantun Melayu persis sama dengan lagu rakyat di China, Selatan China, dan disokong oleh muridnya seorang Profesor Tan Xiao di Universiti Penang. Jadi kita banyakkan persefahaman, mencari persamaan, kurangkan perbezaan. Ini saya fikir satu formula lah kalau kita nak perpaduan. Okey, tadi memang terbaiklah tu. Orang kata kalau anak muda zaman sekarang suka cakap dia punchline ya. Titik terakhir yang terbaik. Apa ni, Datuk Go nak pantun juga ni. Saya kena bagi peluang berpantun. Okey, silakan Datuk Go pantun, sebab tadi pantun tu dia tak puas dia kata. Sebab dia dah pernah tulis tu. Okey. Sebelum saya berpantun, ini buku telah saya terjemahkan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Di asalnya bahasa Cina, tentang peradaban Cina berabad 5,000 tahun. Kemudian masa buku dilancarkan, mereka telah baca ada persamaan 70% perabadan Cina di Malaysia lah, kebudayaan perabadan bersama dengan perabadan Melayu 70%. Saya ambil contohnya, bayi dilahir dia macam kertas putih, tapi tanah Melayu kain putih, hampir sama. Itulah persamaannya. Dan disebabkan masanya, untuk saya akhiri dengan 2 kerap pantun yang saya buat. Pantai Melaka luas terpandang, teluknya penuh berbatu karang. Bicara intelek berkumpul pandangan, jadi perabadan sebagai pegangan. Manis sungguh gula Melaka, hendak wangi dicampur pandan. Kalau sungguh bagai dikata, waris jadi mutiara dan intan. Terima kasih. Terima kasih pantun yang indah. Itulah kita kalau dah mula pantun ni memang kita takkan berhenti. Jadi sebelum kita berpantun sampai malam, suka saya ingin menyerahkan acara seterusnya kepada saudara dan saudari. Silakan. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan kasih kepada Yang Berusaha Puan Ezlina binti Ilyas, Pengarah JKKN Melaka, merangkap Setiausaha Biro Sosio Budaya dan Warisan Dunia Melayu Dunia Islam selaku operator program Bicara Intelek Seni Warisan Peradaban Melayu Teras Jati Diri Keluarga Malaysia. Baiklah hadirin sekalian, sebagai penghargaan, majlis menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Amran bin Muhammad Haris, Timbalan Ketua Pengarah Kebudayaan dan Kesenian Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, untuk menyampaikan cenderamata kepada panel dan juga kepada moderator. Dipersilakan. Dipersilakan ada panel pertama yang berbahagia, Tan Sri Profesor Dato' Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar, seterusnya dipersilakan yang berbahagia Profesor Dato' Seri Dr. Haji Awang Sarian, seterusnya kepada yang berbahagia Datuk Goh Hin San,
Dan yang terakhir kepada moderator yang berusaha Puan Azlina binti alias pengarah JKKN Melaka. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas penyampaian cenderamata itu tadi.